yang digunakan dalam pekerjaan akan dirumus oleh kami. Dapatan dan perbincangan yang telah kami dapat ialah terdapat 4 jenis komunikasi lisan. Yang pertama, temu ramah. Temu ramah adalah proses komunikasi lisan secara dua hala dan lebih formal. Asas dalam temu ramah adalah soalan dan jawab. Temu ramah bertujuan untuk memperoleh maklumat atau informasi yang berkaitan tentang isu atau persoalan yang telah ditetapkan sebelum acara dimulakan. Antara faedah temu ramah ialah segala peristiwa dan perbualan dapat direkodkan. Kedua, menjana maklum barisan tinggi. Ketiga, soalan yang tidak difahami dapat dijelaskan terus oleh pengkaji. Yang kedua ialah mesyuarat. Mesyuarat adalah pertemuan antara dua atau lebih orang untuk membuat perancangan, berkongsi idea dan maklumat, membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Antara faedah-faedah mesyuarat ialah dapat berinteraksi, menyelesaikan masalah, mengadakan perbincangan, bertukar-tukar fikiran dan mendapat maklum balas daripada pekerja. Yang kedua, memastikan perkara yang dibincangkan difahami dan sekiranya tidak difahami, maklum balas dan penjelasan akan diberikan. Yang ketiga, mendapat sokongan dan kata sepakat. Yang ketiga ialah perbincangan. Perbincangan melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan yang mencari penyelesaian sama ada secara formal atau tidak formal. Perbincangan dapat memberikan keputusan yang baik dan dapat mencetuskan idea yang benar serta memberi ruang dan peluang kepada pihak yang terlibat mengambil bahagian dalam membuat keputusan. Antara faedah perbincangan ialah dapat memupuk sikap bekerjasama dan berkongsi pendapat antara satu sama lain. Yang kedua, dapat belajar secara aktif dan pengajaran menjadi lebih berkesan. Yang ketiga, dapat mengemukakan buah fikiran secara logik dan matang serta dapat mengukuhkan kemahiran komunikasi. Yang keempat, perbualan telefon. Perbualan melalui telefon merupakan komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan cepat dan menghubungi tempat yang jauh. Suara juga memainkan peranan penting dalam perbualan telefon. Suara yang jelas, mesra dan santun dapat melancarkan kecekapan proses berkomunikasi secara lisan. Antara faedah perbualan telefon ialah mudah untuk menghubungi antara satu sama lain apabila berlakunya masalah untuk berjumpa. Yang kedua, dapat merekodkan data dan perbualan. Yang ketiga, tempat perbualan adalah fleksibel. Baiklah, untuk dapatan kajian kami telah menyuramah beberapa orang responden dan pekerjaan di Nizam. Berdasarkan responden kami telah mendapati tahap kefahaman pekerjaan di Nizam tentang komunikasi lisan adalah berbeza-beza. Hal ini kerana ianya dipengaruhi oleh faktor seperti latihan, pengalaman dan persekitaran kerja. Majoriti responden berpendapat bahawa latihan yang baik dan kemahiran komunikasi yang baik boleh meningkatkan tahap kefahaman mereka dalam komunikasi lisan. Selain itu, majoriti responden daripada kalangan pekerjaan di sini menyatakan bahawa bentuk komunikasi yang sering dipraktikkan ialah perbualan telefon dan perbincangan. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa maklumat yang disampaikan adalah lebih jelas jika dilakukan sebegini. Tambahan pula, kerja-kerja yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lancar. Di samping itu juga, kebanyakan responden daripada kalangan pekerja tersebut ada mengatakan bahawa komunikasi yang tidak jelas berlaku apabila seseorang majikan atau pekerja berkomunikasi secara tidak sopan dan tidak menghormati antara satu sama lain. Selain itu juga, tiada pengulangan bahagian-bahagian penting berkaitan skop kerja yang menyebabkan pekerja sering melakukan kesilapan ketika bekerja. Akhir sekali, responden ada berpendapat bahawa komunikasi tidak berlaku secara ringkas dan padat yang menukarkan pekerja memahami dalam melaksanakan tugas. Kesimpulan daripada hasil kajian yang telah kami lakukan ialah pekerja-pekerja am di Universiti Sultan Zainal Abidin menggunakan pelbagai jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan yang terdapat di kajian ini ialah perbincangan, mesyuarat, perbualan telefon dan temu ramah. Melalui komunikasi lisan, kita dapat menyampaikan idea, bertukar informasi dan membangunkan hubungan yang kuat dengan orang lain. Oleh yang demikian, komunikasi lisan amat penting dalam kehidupan seharian kita. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan kepada mana-mana pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan komunikasi